Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Bagi yang mulia Allah kurniakan kesempatan umur. Mudah-mudahan Allah merahmati dan berkati kita semua. Amin bil alamin. Kita terus ya. Surah 15 perkara 26. Syarat-syarat bagi makmum masbuk membolehkan potong bacaan Fatihahnya serta dikira mendapat rakaatnya. Dibolehkan makmum masbuk memotongkan bacaan Fatihahnya serta mendapat ia rakaatnya itu dengan beberapa syarat. Pertama, hendaklah makmum itu sempat bertamakninah di dalam rukuknya sebelum imam bangun daripada had sekurang-kurangnya rukuk. Maka jika imam mula hendak bangun daripada had sehabis sempurna rukuk, sedangkan ia sempat bertamakninah pada ketika imam sedang bangun daripada rukuk sebelum ia tinggal daripada hadnya, maka makmum itu dikira mendapat rakaat. Tidak dikira mendapat rakaat, maka dengan ini wajib yang di atasnya ditambahkan satu rakaat selepas imam memberi salam, dan hendaklah sujud sahwi mengikut pendapat al-Imam Al-Ghazali dan pendapat Al-Qadhi. Dan berkata Al-Qadhi ia tidak ditutup. Baik, ini perbahasan bila dia rukuk Allahu Akbar, dia sempat tamakninah dalam rukuk dan imam bergerak sami'allahu liman hamidah. Imam bergerak sami'allahu liman hamidah. Abang ni kat luar. Jadi kalau imam rukuk macam ni ya, imam rukuk, makmum pun Allahu Akbar masa rukuk, lepas tu imam masa dia rukuk, imam terus sami'allahu liman hamidah. Jadi sempat dia tamakninah sekejap, tapi imam masa tu sedang nak bangun, bukan selisih lah, sebelum selisih. Baik, dia dapat rakaat tu. Tapi sekiranya makmum itu syak rasa macam tak dapat, dia rasa macam dia tak dapat rakaat, maka yang sahih dia syak, dia tak dapat rakaat. Jadi syak ya. Syak ni apa? Syak waswas, ragu-ragu. Maksudnya dia syak ni 50-50. Syak 50-50. Dapat ke tidak ke, dapat ke tidak ke, maka dia yakin tak dapat. Sorry. Dia yakin tak dapat, tak yakin dapat. Itu cara nak menyelesaikan masalah. Ini kalau syak. Tapi kalau dia yakin dapat, tak ada masalah lah. Kalau dia syak, jadi macam mana? Okey, nak selesaikan syak ini, dia yakin yang dia tak dapat. Kalau tiba-tiba datang syak, okay,
Dia kata apa? Sebelum imam bangun daripada had sekurang-kurangnya rukuk. Maksudnya imam sebelum bangun daripada had rukuk. Maksudnya rukuk begini, imam masih dalam keadaan rukuk, dia belum bangun. Tapi kalau selisih, dia Allahu Akbar, dia imam gini, dia Allahu Akbar, imam pun sami Allah mahamidah. Bila selisih, confirm tak dapat. Tapi dia, imam tu masih berada dalam had rukuk. Dia ada perbahasan. Kadang-kadang imam tu bangun sikit, tapi masih dalam keadaan had rukuk, pun masih dapat. Tapi dalam keadaan ini, biasanya akan ada syak bagi orang yang ada ilmu. Ingat, bila ada syak, dia bertukar kepada tidak ada. Sebab imam dengan ilmu yang dia ada, ilmu sebagai seorang imam, dia kena meraihkan makmum yang ada dengan dia. Jangan penting diri. Efek imam pula. Efek imam ni memang penting. Imam yang ada sedar, rukuknya tak cekal, dia rukuknya, dia apa, bila dia rukuk, dia kena pastikan dia rasa macam makmum lama baru nak datang apa semua. Sebab dalam fiqh imam ni, antara imam kena raihkan rukuk pada rakaat pertama dan semua rukuk. Lama sikit bila ada dengar orang datang. Biasalah orang datang sembahyang, kalau lelaki tu dengan bunyi kunci ke, dengan bunyi macam-macam, tahu dah masuk solat. Lepas tu pula bila bagi contoh, bila tahiyat, contoh bila tahiyat, bila alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam tu ada makmum yang sedang datang, kena tunggu siap. Kan makmum tu tahu dia dah angkat takbir, dah agak dia duduk. Tapi imam yang faham, yang bagus. Okay. Faham? Kedua, janganlah ada imam itu berhadas kecil atau besar, dan janganlah ada ia kafir. Tengah semayang pula dimurtad pula. Maka jika adalah imam itu berada salah seorang daripada mereka itu tidak boleh menanggung daripadanya, dan makmum itu tidak dikira mendapat rakaat kerana imam itu tidak boleh menanggung bacaan Fatihah dirinya sendiri, maka bagaimanakah pula ia hendak menanggung bacaan Fatihah orang lain? Ingat tak perbahasan yang saya pernah sebut? Imam tu katakanlah tengah sembahyang, rakaat pertama lah kata dia tak dapat, rakaat pertama tu imam tanggung Fatihah dia, rakaat kedua imam tu batal. Bila imam tu batal, secara automatik rakaat pertama tadi tu yang dia tak sempat baca Fatihah tu tak dikira, dia kena tambah satu rakaat. Sebab pada asalnya Fatihah makmum ini ditanggung oleh imam, tapi imam sendiri yang berhadas, maka imam ini makmum ini dia kena tanggung sendiri balik, sebab imam tu dah berhadas atau imam tu kafir. Yang ini boleh jugalah kita beranggapan dah tengah semayang tu, bila tengok dia orang kata apa, bila dah habis semayang atau tengah semayang tu perasan semua imam ni Islam ke, contoh, baru tahu dia tu tak Islam, boleh jadi begitu. Tapi ini agak mustahil lah. Tapi di negara kita ni jarang berlaku. Akak nak pergi ke abang, just lepas ni nak buat dia orang BTL yang bawa dia orang saya cerita ni. Okay. Tapi hari Khamis ada kelas sampai hari Rabu. Jadi ini perbahasan kedua ya.
Ketiga, disyaratkan imam itu tidak lupa ia membaca Fatihah. Bahasa imam lupa baca Fatihah. Dia lupa baca Fatihah. Contohnya imam tu ditegur bacaannya, ataupun dia terus rukuk, dia tak baca Fatihah, ditegur tapi dia tak ulang balik rukun itu, batal. Tapi ini jarang jadi, jarang jadi. Kalau amat jarang. Imam lupa baca Fatihah, amat jarang. Baik, tapi katakanlah imam tak baca Fatihah pada rakaat 3 dia jadi imam pada solat Isya. Dia melamun, dia terus rukuk. Dan dia bagi salam. Dan kita tak tahu pun dia lupa baca Fatihah. Ikut. Maksudnya dia tak baca Fatihah, tapi kita tak tahu dia tak baca Fatihah sebab dia nak declare, dia tak declare pun dia tak baca Fatihah. Macam mana nak buat? Dia dah bagi salam, sah tak? Itu salah dia. Tak jujur pada soalan ini. Dia tak jujur. Dia ada satu kalanya dia ada yang tak sah sebenarnya. Contohnya kalau dia masuk rakaat ketiga, dia harapkan Fatihah itu dia harapkan Fatihah itu imam yang menanggung Fatihahnya. Dia masuk tapi imam tak baca Fatihah pada rakaat. Imam tu diam, jadi salah biasa. Kerana hal ini mendosai imam. Ini besar. Okey. Akak, mari sini. Sini, ambil duit tu. Kat sini. Dah, dia sebenarnya dah boring, dia nak jumpa abang dia tu. Bagi kat abang kat luar. Ambil duit tu. Kat abang. Kau balik habis lah. Tu duit tu jatuh. Oh, okey. Jadi selesai, maksudnya diserah kepada yang hendaklah yang masuk dapat itu ialah rakaat yang kira imam. Hendaklah rakaat yang masuk itu ialah rakaat yang dikira imam. Dan jika baru berdiri imam pada rakaat yang kelima pada setiap 4 rakaat atau pada rakaat yang keempat pada sembahyang maghrib dengan lupa, maka membaca ia dan rukuk kemudian makmum yang masuk mengikutnya padahal dia mengetahui rakaat lebih dan cara tahu. Nescaya tidak sah. Tapi kalau ikut imam tu, dia tak tahu sebenarnya imam tu dekat ini, sah tak dia? Sebab dia tahu, dia tak tahu. Oh, dia tak. Tapi kalau dia tahu, dia ikut itu.
imam tu lupa, imam itu dia perasan dulu. Kalau dia perasan, kalau dia tak perasan, kalau makmum tak tegur, dua keadaan. Pertama, dia jahil. Kedua, dia lupa. Kalau dia jahil, tak nak tegur dua-dua. Dia tahu dia salah. Boleh jadi dia jahil. Ini jahil. Tapi satu part lagi dia jahil bagaimana dia pun tahu kalau orang lain dia ingat dia rasa yang jadi masalahnya dengan makmum yang sama-sama itu tak salah. Makmum berlalu tetapi tapi silap ni dia ayo dewa lain ayo selalu dua ni saya dapat tunjuk dia salah boleh tipu dan boleh tipu. Ada seorang imam jadi kadang-kadang silap pemimpin itu lebih besar dari silap rakyat. Maksudnya bukan semua pemimpin betul. Itu juga imam. Itu semua imam betul. Tapi kadang-kadang imam silap. Jadi bila tersilap imam ni dua keadaan. Kalau masa dia yakin yang dia tak silap, dia kena tengok juga makmum dia tu. Bagaimana keadaan makmum? Jadi bila makmum ni dia cakap imam silap, tidak sebut imam silap. Dia nak ceritanya nampak dia beritahu protes imam silap. Imam kata, aku betul. Itu juga antara yang dibenarkan dalam fiqh, imam tu boleh toleh sikit ke belakang tengok. Silap tu 5 je. Toleh kanan sikit, sana yang duduk. Toleh kiri sikit, sana juga yang duduk. Lema ni memang tak faham kuasa imam. Dia pun tegur dia. Tak boleh. Makmum yang tegur tu pula, dia mesti dalam keadaan dia betul. Contoh macam pemimpin rasuah. Rakyat tegur pemimpin jangan rasuah, tapi dalam masa yang sama rakyat pun minta rasuah juga. Tak boleh.
Jadi sepatutnya rakyat kena beritahu yang bahawa dia tak rasuah, anti rasuah, menegur orang yang anti rasuah. Tentu itu juga makmum, dia nak menegur imam dalam keadaan dia yang betul, dia mesti duduk. Dia tegur imam, imam buat rakaat kelima, dia pun berdiri juga. Imam tengok, tegur aku, tak apa dia sama aku juga. Macam mana makmum dia duduk. Jadi imam ni, dia dalam masa dia yakin, dia boleh berubah keyakinannya bila melihat majoriti ramai tak ikut. Itu disebut mengguna kuasa diktator dia. Tapi kalau dia guna juga kuasa diktator dia, tak boleh. Makmum boleh atas pagar pun ada, pangkah lain. Pangkah lain tak. Ceritanya pangkah lain tu maksudnya mufarakah. Mufarakah. Atas pagar ni boleh juga. Ada satu lagi tu, ikut je. Ikut makmum nak buat apa tu. Senang je dia situ. Tak seorang imam tu ikut juga kan. Dah duduk, dah yakin, dah empat, dia pun imam nak buat imam, dia ikut je imam. Ni lagi masalah. Nampak? Kena buat balik. Tapi betul, saya nak cerita bab solat jemaah ni, makmum dia ramai yang tak tahu. Tapi imam ni, masalah yang besar, imam tak ngerti nak conduct solat jemaah. Itu masalah. Kalau imam bilang ni, bacaan-bacaan dia penting, tapi imam mesti kena jelas. Tak semua. Tak semua ada. Tapi yang tak ada taulah itulah kena pergi. Imam simpanan, imam pelapor. Okey, sambung. Demikian juga dia kata bawah tu kita sambung sekali. Maka membaca ia dan rukuk, kemudian yang makmum yang masbuk mengikutnya padahal mengetahui rakaat itu lebih, saya tidak sah ikutannya itu. Tetapi jika ia tidak mengetahui demikian rakaat itu lebih, saya sahlah ikutannya itu, tetapi tidak dikira rakaat itu baginya. Baik, bila imam tu imam ada buat penambahan rakaat, biasanya makmum ni dia akan tahu. Dia akan tahu gini lah, mungkin ada jemaah akan isi tambah rakaat, kemudian rakaat semua ada perbalahan. Kiranya ada perbalahan sambil dia sembahyang, dia terdengar perbalahan tersebut. Baik, macam mana dia nak buat? Dia masbuk pada imam rakaat kelima, tengah dia sembahyang, ada perbalahan antara imam dan makmum tersebut. Ni kurang lebih rakaat apa semua. Dia buat apa? Dia rakaat yang itu tak dikira lagi, tapi sah solat, tambah dia rakaat. Dia buat balik. Bukan dia dapat rakaat tu. Rakaat tu pokoknya dia dapat satu rakaat tu. Rupanya dia satu rakaat dalam keadaan dia tahu setelah dia sembahyang, sedang sembahyang. Bila sedang sembahyang, dia terus dia mengiktiraf, dia tidak mengiktiraf rakaat yang diikut imam itu, yang masbuk itu, dia terus buat empat rakaat. Ini sekiranya tahu setelah imam bagi salam tu, dia tahu setelah sedang sembahyang, dia tahu imam tu rakaat kelima masa dia masuk. Saya sembahyang balik, teruskan sembahyang sama. Dah masuk baru dia tahu. Yang tadi tak sah, sebelum masuk dia tahu. Beza. Sebelum masuk tahu imam rakaat kelima, ikut juga batal. Tapi dah masuk baru tahu, sah. Tapi
rakaat itu tak dikira, dia kena buat 4 rakaat. 4 rakaat balik. Faham tak ni? Siapa yang tak faham? Orang lain kali jadi macam Arab tau, Arab. Arab ni kalau tak faham dia angkat tangan. Kenapa? Tak faham. Faham tak faham? Faham. Tak faham. 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 Tak faham? Baru angkat tangan. Tengok ni. Kronologi. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey. Makmum masuk kat sini. So makmum di sini rakaat pertama. Ini pada solat Zuhur. Zuhur, Asar, Isyak. Yang Maghrib 1, 2, 3, 4. Yang 4 ni syak lah. Ini rakaat tambah. Makmum masuk sini. Rakaat pertama bagi makmum. Dia tak tahu. Bila dia tak tahu, sah. Bila dia tahu, tak sah sebelum masuk. Tapi tahu setelah solat, sah. Tapi rakaat ini tak diterima. Patutnya 1, 2, 3. Satu macam gitu kan. Tapi bila dia tahu tak sah, dia tahu imam tu rakaat kelima, maka rakaat pertama di sini tak dikira. Dikira di sini 1, 2, 3. Macam ni juga 5. Ni faham tak? Dia masuk sini 2, 3, 4. Sepatutnya habis sini. Tapi bila dia tahu imam tu silap, sini 1, 2, 3, 4. Itulah dia punya sifir dia. Ustaz, dekat imam. Kalau imam dia tahu disilap, Imam tahu disilap, dia kena belakang. Imam satu. Imam satu lagi rakaat. Boleh tak sambung terus? siapa yang bercakap satu rakaat tu? Makmum. Mana imam tu nak kompromi sana dekat belakang. Imam pun kata, imam satu rakaat lagi. Boleh sambung terus. Boleh tak? Imam satu rakaat lagi. Mana dia miss satu, mana dia buat 3. Yang menegur tu batal sebab tengah sembahyang. Sebab makmum tu pun tak cukup rakaat juga. Okey, makmum seorang itu yang batal je. Oh ya. Jadi imam tu macam mana? Teruskan ke apa? Imam teruskan ke apa? Makmum tu yang lain tu diam. Dia seorang batal. Macam mana? Dia tengok dia sambung terus. Salah, makmum tu salah tu. Imam tu imam. Situasinya solat maghrib contoh, imam buat 2 rakaat je. Susah maghrib, susah dia buat 4. Buat 4, okey. Jadi imam bagi salam ketika rakaat berapa? Ketiga, assalamualaikum ketiga. Okey. Jadi makmum di belakang ni Tak, dia pun tak cukup rakaat. Dia tak tegur, dia tak. kata imam, satu rakaat lagi. Di belakang, katalah Bilal sebut. Imam, satu rakaat lagi, imam. Dia batal. Imam bangun terus tambah. Yang itu dua-dua. Tapi yang ni boleh. Boleh. Tapi yang ni perbahasan ni bukan pada imam. Tapi perbahasan ni pada makmum. Ada yang mana Nabi pernah tegur ada seorang makmum yang sembahyang masbuk. Nabi tegur, ustaz saya lah, adakah solat isyak ke apa disuruh, adakah solat ini 3 rakaat?
dia pun dia balas balik. Maksudnya dia dalam fiqh disebut percakapan yang bagi dibalas nak sahkan adakah betul dia buat 3 rakaat. So percakapan yang tak lari pada topik. Bila sebut dah bagi salam, oh ya tak cukup ya. So bangun tambah je. Tapi dengan syarat percakapan yang topik Melayu pun boleh. Boleh, abang cakap Arab pun faham cakap Arab. Antara rakaah wahid lah. Takkan cakap macam tu. Rakaah wahid. Tak faham. Cakap Melayu lah yang dipahami. Boleh bercakap tapi pada topik. Boleh tambah. Saya tak cerita bab imam, saya cerita bab makmum. Boleh bercakap, boleh pada topik. Kalau imam Bilal tu tegur tak betul. Sepatutnya imam bertanya, okey tak ada orang tegur, cukup tak rakaat kita, tengok semua bagi salam, cukup tak rakaat kita Pasal kata imam, okey saya faham, katakanlah semua jahil, tak cerita katakanlah saya imam tak cukup rakaat, saya 4 rakaat sebab 3 rakaat. Belakang makmum tu semua orang-orang yang bukan jahil, maksud saya bukan jahil ni, maksudnya dia tak belum mengaji lagi fiqh imam makmum ni. Kan. Kau ngaji bab wudu. Saya bagi contoh ya. Okey. Jadi bila dah bagi, tak cukup rakaat, bila bagi salam imam ni dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu kan. Tapi kalau dia ragu-ragu. Tapi dia bagi salam dulu. Bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanya. Cukup tak rakaat tadi? Imam. Satu. Okey, kita tambah satu lagi. Imam pun bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus je. Jadi bahaya juga semua ikut. Dia membelit, dia menjahil. Dia ikut. Apa ikut saya? Jadi dia kata, ikut saya. Allahu Akbar. Ikut tambah satu rakaat, duduk tahiyat akhir. Sebelum bagi salam, ikut saya. Kita nak kata aja. Perlu syarat. Tapi apa? Maksud apa tadi? Pakai dia imam. Ini datang. Lepas habis tambah satu orang, kita ngopi ya. Allah Akbar. Ini tak boleh. Topik dah lain. Maksudnya dia dah bukan topik solat. Dia boleh masuk balik. Dia ada jarak masa yang kena ringkas dan singkat, kena cepat. Lebih kurang 6 patah. Dia sebut 6 patah, tapi ada yang mengatakan bukan 6 patah. Dengan syarat 6 kata je nak kira. Cukup rakaat? Tak cukup. Okey, jom kita solat. Dia yang difahami sebenarnya. Yang kita nak confirm kan. Sebab kita pun tak nak menganiaya jemaah. Sekarang kalau dah lebih, sekarang takut nanti buat semula. Tak, kita tak nak menganiaya jemaah. Kita tekah aja. Imam boleh, tak boleh jadi. Batal lah, cakap dah solat. Ila alamin innaka hamidum majid. Kita cukup kan ke tidak? Cakap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan? Dia maksudnya pertanyaan tu setelah bagi salam. Dia iktibarkan dah putus solat. Tapi rupa yang tak cukup rakaat, kita tambah lagi satu. Dan Nabi sebutlah hadis ditutup dengan sujud. Sunat itu. Tahiyat akhir balik. Maksudnya tambah untuk rakaat itu. Maksudnya tahiyat akhir balik, so 2 kali tahiyat akhir lah rakaat itu. Tapi ditutup dengan sujud sahwi, sunat. Dia tak boleh. Dia dah macam berinteraksi dengan sesuatu sebab dia dah putuskan solat. Ingat, interaksi dalam solat yang nak beritahu pada orang lain batal solat.
Sehingga kan ada orang datang rumah kita pun, kita nak suruh dia masuk rumah pun dengan niat kita membaca zikir dan membaca Quran. Udkhuluha bisalamin aminin. Kamu tahu kan, kalau orang datang kan. Tapi memang dibenarkan boleh, tapi dengan syarat bacaan itu memang kita niat untuk baca Quran. Kalau suruh dia masuk, udkhuluha, masuk ke dalam rumah. Tapi dengan syarat dia adalah ayat Quran. Boleh. Kamu balik. Tapi itu tak boleh. Itu terganggu, kita terberhenti. Ish, kacau pula. Terus sambung. Tak boleh. Tapi yang dia kata sambung semula tu, sekiranya dah bagi salah. Ini dah bagi salah. Kalau tengah sembahyang tu ada orang kacau menyebabkan kita terbatal solat, kita tak boleh sambung. Buat 3 lepas tu. Okey. Tak bertunggu lah. Ada halangan. Ataupun dia dua. Kalau ada halangan menyebabkan tengah-tengah sembahyang tu tiba-tiba batu besar jatuh depan dia. Tengah-tengah sembahyang tengok ada batu besar ke, pulau sawah besar jatuh depan ke, nak ke belakang dinding, nak ke depan pulau sawah, nak habiskan juga solat. Solat cakap mana mampu, saya sujud, diam je, sekarang. Maksudnya solat dalam keadaan tak boleh, ada halangan yang kita tak boleh ubah dalam solat. Orang juga ni nak ke belakang kan terbijak pada orang. Dia duduk dalam keadaan dihabiskan solat dalam keadaan bagaimana kemampuan dia, menyebabkan anda kata ruang itu. Ayat rukuk lah. So dia iktibar dengan isyarat mata untuk rukuk sebab ada halangan. Macam orang sembahyang atas kapal terbang. Sekejap fiqah juga, ambil fiqh. Seperti ada halangan di depan sembahyang atas kapal terbang. Sembahyang ketika memandu. Ayat sujud. Macam sembahyang ketika memandu, jam bekerja-kerja kan. Solat, waktu solat tadi sembahyang apa ni dalam kereta, kat luar hujan macam tu. Contoh ya, ambil maksud tu. Itu dia kata kalau tak ada wuduk. Tapi kalau tak ada wuduk, dia panggil hormat waktu. Tapi kalau ada wuduk, cukup syarat dia sah kalau dia taubat. Pada takbir yang pertama, iktibar mana kiblat. Tapi kalau tak dapat juga kiblat pada takbir pertama, macam kita sembahyang atas flat, tak payah qada, kalau cukup dia punya syarat sah semua. Kiblat mana sana? Allahu Akbar. Tak apa, iktibar. Tengok matahari terbit kat sana. Matahari terbenam sana. Tengok tempat matahari terbenam. Tapi kalau sehingga tidak menyusahkan, kalau kita pergi pada matahari terbit, belakang kita matahari terbenam, mana musim belakang? Allah. Dia solat ni sehingga kan menyebabkan kewajipan solat itu takkan tergugur. Solatlah mana saja sekali. Dalam kenderaan. Tak apa. Kau tak gerak steering, konas steering, dia tahu dia bergerak dalam solat, batal solat. Boleh. Tengok solat ketika mana. Kalau banyak terganggu, saya pernah keluar jemaah tabligh dulu. Kalau kami dalam kereta itu, kebanyakannya dia nak teruskan perjalanan, siap sunat duha atau kereta. Sangat buruk saya solat sunat duha. Ya, aku nak solat. Tunjuk, dia tak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan? Ada solat. Bismillahirrahmanirrahim.
Satukan sendiri. Kalau solat. Okey. Demikian juga jika rukuk seorang imam dan bertamakninah padanya dan selepas itu bangun ia pula untuk beriktidal, kemudian teringat ia bahawasanya ia terlupa membaca tasbih dalam rukuknya, maka kembali kepada rukuk semula kerana ia sangka perbuatan itu harus baginya. Kemudian datang makmum mengikutnya tanpa menghindari perbuatan imam itu dan bertamakninah ia sertanya padanya ini rukuk, maka sahlah ikutannya tetapi tidak dikira rakaat tidak dikira rakaat itu lagi. Imam terlupa tasbih itu, imam patah balik belakang tasbih itu tak boleh, tapi dia ikut juga. Dia mengikut dalam keadaan dia tak tahu dan lama baru dia tahu silap tak kira rakaat itu dia kena buat rakaat. Baik, keduanya kalau dia tak tahu dia terus je tak ada masalah sebab dia jahil. Bukan dia jahil, dia tak tahu. Imam yang jahil itu yang masalah. Itu sebab imam patah balik pada tasbih rukuk. Tasbih rukuk hukum dia sunnah. Yang penting perbuatan rukuk. Dia patah balik sebab dia buat tasbih. Patah balik. Sedangkan dalam keadaan dah batal imam. Imam tu dah batal sebab dia patah balik pada rukuk sebab nak baca balik tasbih untuk tinggal. Bukan batal. Kalau dia patah balik untuk menyempurnakan yang sunnah. Imam mengikut itu dalam keadaan dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu dalam keadaan dia selaya, tadi ada orang tegur dia saya, apa imam patah balik rukuk apa semua tadi, tapi tak payah imam kita kata. Itu pasal dia kan. Oh imam ni patah balik rukuk. Apa kita orang dekat tadi. Yalah. Tu nampak. Allahu a'lam. Makmum ada masa membaca Fatihah tetapi dia seorang pembaca yang lambat dari semula jadi. Imam dah bangun rakaat kedua dia walau imam bangun rakaat kedua. Ini bahasa kita. Amat benar baca. Imam dia wala amin. Imam Allahu akbar bismillah. Dua dan imam ni. Ayat kita bahas ya. Ini kelas macam biasa ya. Ya, ada soalan. Imam tu tersilap. Boleh tak pun? Boleh. Dia je yang tahu solat tu ada masalah. Dia bantu kawan dia bagi tahu jangan ikut. Boleh. Macam saya confused imam tu maghrib dan isyak. Jadi saya buat isyak di maghrib. Rupanya imam tu buat maghrib. Masa saya musafir di Mekah. Tanya dia imam ni nak solat. Sebab sebenarnya kita pun sembahyang. Malaysia. Tapi tak buat saya ni. Itu lebih kurang. Lepas tu kan bila saya bangun, bila saya bangun bila dia imam nak bagi salam maghrib. Lepas tu dia pegang perut saya, dia tak bagi saya balik. Itu tak boleh sebab saya dah ada isyak. Boleh juga dia pegang dia beritahu tak payahlah. Dia kan tak boleh. Dia tak boleh. Kita buat sesuatu
boleh. Dia menyebutkan sesuatu hadis. Tak boleh. Soalannya bila imam tu silap, makmum ni nak ikut. Tapi saya sebenarnya nak kait soalan ni banyak saya nak tanya, tapi dah masa. Soalan yang mana? Ni lah soalannya. Saya bacakan balik. Jadi makmum sebelah ni tahan orang ni jangan ikut imam ni sebab imam ni salah. Boleh tak? Boleh. Tahan tu dia nak bagi isyarat mengatakan jangan ikut. Tapi kalau makmum tu ikut juga, biar. Kalau tahan dia, ikut juga dia tak faham sebab tak ada tu ni. Tak boleh. Dua keadaan lah. Dia kena jahil ni tak boleh. Kalau dia ikut juga dalam keadaan dia jahil, tak boleh. Tahan itu pun bukan tahan yang terlalu teruk. Kita solat ni tak boleh sibukkan dengan hal luar. Please, ingat sana. Boleh kita letak syarat tahan tu supaya jangan bagi dia ikut. Satu imam Masjidil Haram ke Bandar Balilah dia terlupa sambung ayat. Arab ni kalau kata tunggu sekejap macam ni syarat. Ni yang ramai bagi lupa ni. Kalau Arab tu kata nanti kejap, pelan-pelan. Macam ni syarat tangan ni. Syarat tangan ni ni. Kau nak tengok tak Arab buat? Tak macam ni. Ini maksudnya tunggu je. Maksudnya ni tengok. Ini maksudnya sekejap saja, pelan-pelan. Ini bahasa isyarat Arab tu. Bila pergi Arab tu, bila Arab kata ya hajjah, maksudnya kita kejaplah. Tak sebut kejaplah, tapi ini Masjidil Haram. Itu Arab Jawa tu. Yang Arab betul gini. Yang ini itu bukan Arab. Itu memang Jawa punya Arab. Dia macam ni je. Imam Masjidil Haram ni, Syekh Abdul Balilah, orang tegur dia bacaan dia, dia baca silap. Tapi orang tu tegur, dia agak geram. Tengah semayang dia buat ni. Dia nak pesan pada yang menegur tu kejap. Jangan tegur lagi, aku nak baca ni. Itu mazhab dia lah. Tapi nak ceritanya, jangan sibukkan diri dengan luar solat. Kalau kita tahan dia buat juga tak apalah. Keadaan dia jangan. Sambil mata, sibukkan hal dunia. Handphone bunyi turun, pergi offkan handphone. Tapi kalau handphone bunyi mengganggu orang solat, bagi saya dia kena batalkan solat. Walaupun hukumnya dosa. Sibuk sengaja bawa handphone dan solat dan bawa salah lah. Bunyi lagu tak apa. Okay. Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. وجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأخرجنا من بعد رسولا لك نرسل بين ولنا مرحوما صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.